Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu nak mengajar sejarah tingkatan 2 bab 4, okay, iaitu agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okay, untuk bab 4 ni cikgu akan bahagikan kepada 2 bahagian. Okay, sebab kalau nak ajar semua sekali panjang video ni. Okay. Jadi mula-mula sekali ialah 4.1, okay, iaitu agama dan kepercayaan. Okey. Jadi mula-mula sekali kita kena tahu dulu apa maksud agama dan juga apa pula maksud kepercayaan. Okey, so apa maksud agama? Agama merupakan suatu sistem berkaitan anutan, keimanan dan penyembahan terhadap Tuhan. Maksudnya kat situ dia ada percaya kepada Tuhan. Okey, manakala kepercayaan pula merupakan pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat kerajaan alam, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan. Okey. Maksudnya pegangan yang diyakini dapat dijadikan panduan. Maksudnya ni tak takluk pada Tuhan lah. Okey, apa-apa pegangan yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan mereka. So itu maksud kepercayaan. Okey. Seterusnya kita nak tengok apa kepercayaan masyarakat alam Melayu dan apa pula agama dia. Okey, yang pertama ialah kepercayaan awal. Okey, sebelum masyarakat alam Melayu menerima pengaruh agama Hindu, Buddha dan Islam, mereka mempunyai kepercayaan awal. So apa kepercayaan awal mereka? Okey, kepercayaan awal mereka ada 2. Okey. Yang pertama ialah animisme dan yang kedua dinamisme. Okey. Apa maksud dinamisme? Okey, apa maksud animisme? Okey, animisme. Okey, sebelum tu. Okey, sebenarnya kepercayaan masyarakat alam Melayu ni, kepercayaan awal masyarakat alam Melayu ni berkait rapat dengan alam sekeliling. Jadi, kepercayaan mereka ni berkait rapat dengan perkara yang ada di sekeliling mereka. Okey, so apa maksud animisme? Animisme ni ialah kepercayaan bahawa setiap makhluk, hidupan dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. Okey. Cikgu tulis secara ringkas lah. Makhluk atau hidupan. Okey. Ada roh atau semangat. Okey, tak kira lah tumbuhan ke, haiwan ke, semua ni mempunyai roh dan semangat. Jadi kepercayaan ini, animisme ini berkait dengan kepercayaan terhadap makhluk halus dan juga penyembahan kepada roh nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia. Okay, roh nenek moyang yang telah meninggal dunia ni dipanggil hyang. Jadi biasanya mereka akan mengadakan penyembahan kepada roh nenek moyang mereka kerana mereka percaya penyembahan terhadap kepada roh nenek moyang ni penting untuk memastikan keluarga yang masih hidup mendapat kebaikan atau menghindar kesusahan di dunia. Okey. So itu ialah animisme. Okey, contoh masyarakat yang mengamalkan animisme ialah masyarakat asli Temuan di Bukit Ciding, Banting, Selangor. Mereka merayakan perayaan Hari Moyang. Okey, itu contoh kepercayaan animisme yang masih diamalkan sekarang. Okey, kepercayaan yang kedua ialah dinamisme. Okey, apa pula dinamisme? Okey, dinamisme ni pula kepercayaan terhadap kekuatan yang juga dikenali sebagai mana atau semangat. Yang ni pula mereka percaya setiap benda dan makhluk ni mempunyai semangat, mempunyai mana. Mana semangat ini boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Okey, contoh dia, upacara pemujaan semangat tanaman dilakukan agar mendapat hasil tanaman yang subur dan banyak. Okey, contoh masyarakat yang masih mengamalkan dinamisme ni ialah masyarakat Iban
di mana pawang masyarakat Iban akan menyiapkan makanan korban yang dikenali juga sebagai miring semasa sambutan perayaan Hari Gawai. Okey, Hari Gawai disambut macam semangat tanaman lah, supaya dapat tanaman yang lebih banyak. Okey, so itu ialah kepercayaan awal. Okey, seterusnya ialah penyebaran agama Islam, agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Okey. Antara tiga-tiga agama tu, Hindu dan Buddha yang lebih awal tersebar, diterima di kalangan masyarakat alam Melayu. Okey, di mana agama Hindu dan Buddha telah tersebar sebelum Masihi lagi. Okey, sebelum Masihi. Di mana semua kerajaan alam Melayu seperti Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor dan sebagainya tu menerima pengaruh agama Hindu dan Buddha. Manakala Islam pula, okey, sampai di alam Melayu pada abad ke-7. Okey, yang ni bukan semua kerajaan yang menerima alam Melayu. Antara kerajaan yang menerima agama Islam ialah Champa, Majapahit, Kedah dan Pasai. Okey, tak banyak. Okey, dan sebenarnya agama-agama ini mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat alam Melayu. Okey, dan bolehkan seluruh kehidupan mereka lah. Dan bila Islam tiba, beberapa aspek kehidupan seperti pemerintahan, bahasa, persuratan dan seni bina yang sebelum ni mendapat pengaruh Hindu dan Buddha masih diteruskan dan disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Okey. Seterusnya, okey, bagaimana agama-agama ni boleh tersebar ke alam Melayu? Apa faktor dia? Okey, faktor dia ada 3. Okey. Yang pertama ialah peranan mubalik. Yang kedua ialah peranan pemerintah dan yang ketiga peranan perdagangan ataupun perkembangan perdagangan antara bangsa. Okey, so ada 3 faktor. 3 faktor ni lah. Peranan pembalik ni pendakwah. Okey, ni pemerintah kerajaan Melayu sendiri dan seterusnya perdagangan. So bila perdagangan berkembang, secara tak langsung agama juga turut berkembang. Okey, seterusnya kita nak tengok perkembangan agama bagi setiap kerajaan alam Melayu. Okey. Kita tengok kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan ni menerima agama Hindu dan Buddha sejak abad pertama lagi. Okey, sejak abad pertama. Dua-dua agama tu serentak sejak abad pertama. Dan pemerintah memainkan peranan dalam perkembangan agama tersebut. Terutamanya agama Buddha, okey, termasuklah Fan Shihman. Dan tinggalan agama ni adalah candi. Iaitu terdapat candi Go Cheti yang merupakan tinggalan candi Buddha. Okey. Seterusnya kerajaan Angkor. Angkor menerima agama Hindu dulu. Okey, so pada awalnya agama Hindu merupakan anutan utama dalam kalangan masyarakat Angkor. Sejak awal kerajaan ini diasaskan dan menjadi gemilang semasa pemerintahan Suryavarman II. Okey, seterusnya okey, dan bukti tinggalan agama Hindu ialah Angkor Wat. Okey, dan seterusnya pada abad ke-12 agama Buddha pula mengambil alih peranan agama Hindu. Ini adalah semasa pemerintahan Jayavarman VII. Okey, abad ke-12. Okey, seterusnya kita tengok kerajaan Champa. Okey, kerajaan Champa menerima pengaruh agama Hindu pada abad ke-4, iaitu ketika pemerintahan Badravarman. Dan Badravarman telah mendirikan candu Hindu di lembah Mison yang dikenali sebagai Siva Badreswara. Dan candu Hindu juga turut dibina di Ponagar. Okey, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks lah ya. Okey. Kemudian agama Buddha juga turut diamalkan di Champa. Sebagai bukti terdapat candi Doduong.
Okey, Candi Doduong itu bukti bahawa agama Buddha disebarkan di Champa. Okey, seterusnya bila Islam tersebar di kalangan masyarakat kerajaan alam Melayu, Islam turut disebarkan di Champa. Bukti dia adalah penemuan batu bersurat bertarikh 1035 Masihi dan juga batu nisan bertarikh 1039 Masihi di Panduranga. Okey, itu adalah bukti penyebaran agama Islam di Champa. Dan Islam mula tersebar luas dalam kerajaan Champa semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin pada abad ke-14. Okey, seterusnya kita tengok pula perkembangan agama dalam kerajaan Sriwijaya. Okey, Sriwijaya terkenal sebagai pusat kegiatan agama Buddha sejak abad ke-7. Okey, sejak abad ke-7. Di mana pada masa ni pendeta dari China yang bernama Ai Sing pernah datang ke Sriwijaya. Datang buat apa? Nak mempelajari bahasa Sanskrit dan seterusnya menterjemahkan kitab-kitab agama Buddha. Hebatnya Sriwijaya pada masa tersebut. Antara candi Buddha tinggalan kerajaan Sriwijaya ialah Candi Muara Jambi, Candi Bahal dan juga Candi Muara Takus. Okey, seterusnya Kerajaan Majapahit. Okey, Kerajaan Majapahit, dalam Kerajaan Majapahit Hindu dan Buddha ni berkembang serentak. Okey, Hindu dan Buddha berkembang serentak dan dua-dua Hindu ni saling mempengaruhi kehidupan masyarakat Majapahit. Namun pada abad ke-14 semasa pemerintahan Hayam Wuruk telah menyatukan kedua-dua aliran Hindu dan Buddha ini menjadi aliran Tripaksa. Okey, itu adalah pada abad ke-14. Jadi sejak daripada itu masyarakat Majapahit mengamalkan ajaran Tripaksa. Okey. Antara candi tinggalan kerajaan Majapahit ialah di Candi Jabung, Candi Sukuh dan Candi Brahu. Kemudian okey, sebab ini tak muat. Okey, abad ke-14 ni juga Islam tersebar. Okey. Islam tersebar di Majapahit pada abad ke-14. Okey, pada bukti dia pegawai kerajaan Cina, kerajaan Ming, dari Cina bernama Wu Ping. Okey, Wu Ping ni beragama Islam, dia telah dilantik sebagai wakil tetap di Majapahit. Begitu juga Gan Eng Chow, pegawai yang beragama Islam juga, dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban, iaitu kota pelabuhan Majapahit. Namun selepas Majapahit runtuh, muncul kerajaan lain iaitu kerajaan Demak dan menjadi pusat pengajian agama Islam yang terbesar di Jawa pada abad ke-16. Yang seterusnya ialah kerajaan Kedah Tua. So kerajaan Kedah Tua mula-mula agama yang mula-mula tersebar di Kedah Tua ialah Buddha. Seterusnya agama Hindu. Okey, Buddha ni dalam abad ke-5 5 ni ialah abad ke-5. Okey, seterusnya Hindu dan Islam ialah pada abad ke-12. Di mana pemerintah Kedah yang ke-9 iaitu Maharaja Derbaraja telah memeluk agama Islam pada tahun 1136. Jadi pada ketika itulah Islam tersebar di Kedah Tua. Dan akhir sekali Gangganegara. Gangganegara ni menerima pengaruh agama Buddha. Bukti-buktinya banyak dijumpai arca-arca dan patung-patung Buddha di sekitar kawasan Gangganegara. So itu sahaja mengenai agama dan kepercayaan. Jadi diharap pelajar dapat mengetahui mengenai dua kepercayaan awal yang diamalkan oleh masyarakat alam Melayu, iaitu animisme dan dinamisme, serta bagaimana bila dan bagaimana agama Hindu, Buddha dan juga Islam tersebar di kerajaan alam Melayu. Okey, itu sahaja. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.